perkenalkan diri. Hello everyone, my name is Asrul. I'm a PhD student from the University of Western Australia. Okay. How long have you been in Perth, Australia? I'm still in my earliest stage in my PhD candidature, so I've been here for last 4 months. What was the preparation that you did before coming to Australia? Preparation, dah boleh bahasa Melayu dah kan? Yeah. Apakah persediaan? Persediaan sebelum datang ke Western Australia, yes, I made a lot of research about Perth and then tentang culture kat sini macam mana, and then tentang persediaan dari segi rohani dan juga mentally. So macam kita tak tahu apa dugaan yang akan kita terima sepanjang kita berada di negara orang, and then macam mana cara kita nak communicate dengan orang, and yes, I need to improve my English. Yeah, that one is most important thing that I do before I come to Perth. Apakah perasaan anda kali pertama di Perth? Kali pertama di Perth, masa mula-mula sampai tu rasa macam, oh my god, I'm in Perth. Will become a PhD student, obviously PhD student, and then keterujaan lah yang menyebabkan rasa orang cakap apa, teruja untuk pertama kali berada di luar negara. Ada tak pernah dengar perkataan kejutan budaya tak? Pernah waktu zaman kuliah dulu, Intercultural Communication. Okey, ada tak terasa macam berlakunya kejutan budaya sewaktu datang? Kejutan budaya taklah terkejut yang betul-betul terkejut, tapi rasanya sebab kita dah tahu apakah itu kejutan budaya, and then dah pernah dengar pengalaman-pengalaman orang yang sebelum datang ke sini macam mana, and then terkejut mungkin disebabkan kali pertama kita nak communicate dengan mak-mak saleh kat sini sebagai, so terkejut macam tu je lah. Lepas tu nak biasakan diri dengan slang dan juga ya, cara hidup kat sini. Apakah cabaran utama yang dihadapi sewaktu menjadi pelajar di sini? Cabaran utama rasanya untuk buat new circle lah dengan kawan-kawan kat sini, because bila kita datang kat sini rasa kita seorang, tak ada kawan-kawan. Semua kawan-kawan kat Malaysia banyak, kat overseas tak ada. And then itulah cabaran paling utama untuk membuat circle baru kat sini. Dan nak tinggal, bukan nak tinggalkan, tinggal terus tak. Macam kita akan berjauhan sekejap dengan circle lama, lepas tu nak buat circle baru kat sini. So itu cabaran paling utama. Apa bezanya Australia dengan Malaysia? Oh, sangat berbeza. Especially dari segi pentadbiran dan juga perjalanan sistem pendidikan kat sini, especially untuk postgrad students. There's a lot of difference between Malaysia and Australia, especially Perth. And then dari segi mentality pensyarah di sini, I'm not saying that mentality pensyarah dekat Malaysia tak baik, tapi adalah jurang perbezaan di antara cara kerja postgraduate kat sini dengan postgraduate di Malaysia. What do you miss most about Malaysia? My mom's food. Makanan. Macam mana dengan makanan di Australia? Makanan di Australia, I'm lucky because I'm in Perth. Sebab di Perth ni banyak kedai-kedai Asia dan juga kedai makan Malaysian yang ada di Perth. Tapi waktu mula-mula saya datang kat sini, kalau nak makan dekat kedai-kedai Melayu atau kedai-kedai Asian, member selalu pesan #jangan convert. Sebab kalau convert harga dia macam nasi lemak $12, kalau convert dah jadi macam RM40. Gila nasi lemak RM40. Okey. Bagaimana ingin mempraktikkan Islam di Australia? Macam mana, ada ramai katakan Islam kadang-kadang menjadi isu tentang menjadi seorang Muslim, menjadi Islam. Bagaimana dengan pengalaman sebagai seorang Muslim di Australia? Secara jujurnya, apabila kita berada di luar negara dan kita keluar daripada zon selesa Islam kita di negara sendiri, saya merasakan saya lebih dekat dengan Islam. Dan saya rasakan, ya Allah, selama ni jahil saya tentang Islam. Kita dah particular tentang masa-masa solat, waktu solat. Kita dah particular tentang halal dan haram. Kita dah particular tentang nak menjaga adab dan sebagainya. So sebenarnya dia menduga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan saya juga bersyukur sebab kat sini adalah kawan-kawan yang selalu mengingatkan kita tentang Islam, so jaga solat sebagai, ya, makin kuatlah kita dengan Islam. Do you think terus bunyi azan, nampak tak?
Do you, okay. Do you think you are? Is this your home at the moment, Australia? Not really. Not really. Kenapa? You rasa you dah adaptasi betul-betul tak dekat Australia ni? Kalau nak ikut fasa adaptasi dalam keluk budaya, full Ya. lama kan. Sebenarnya saya masih lagi di fasa cuba beradaptasi. Baru 4 bulan rasanya macam ya ada banyak lagi benda yang perlu dipelajari dan tipulah kalau cakap tak rindu dekat Malaysia, tak rindu dekat mak ayah. Rasanya hari-hari telefon dia orang. Dan one thing about further study dengan masa-masa sekarang ni, zaman-zaman moden ni, sebab teknologi dah mendekatkan kita dengan negara. So hari-hari saya boleh call my mom and then boleh Skype, boleh buat phone call, video call dan sebagainya. So rindu tu kurang sikit lah. Tapi sebab tak boleh jumpa depan-depan kan, so macam nak picit-picit muka mak tu tak boleh. So itulah rindu-rindu. Macam ni perasaan beraya dan berramadan di Australia? Yang ni paling saya suka. Sebab bila berpuasa di bumi Australia ni, dia sebenarnya lagi banyak masa siang lebih pendek berbanding masa malam. So selalunya sahur sama macam Malaysia pukul 5 dah sahur, pukul 6 dah subuh, lepas tu buka puasa pula pukul 5.30 dah buka puasa. And then bestnya bila ada dalam komuniti Islam dekat sini, hari-hari makan free. Sebab banyak komuniti-komuniti Islam yang cuba memberi sumbangan ketika bulan puasa. And then lagi bagusnya sebab tiba-tiba ada 2 orang imam pula dibawa daripada Malaysia datang ke Perth untuk mengimamkan solat tarawih dan juga solat-solat sewaktu dengannya di bulan Ramadan. Dan berhari raya di bumi Perth ni sebab komuniti kita tak besar macam Malaysia. So kalau ada seorang buat open house, semua akan berkumpul kat situ. Katalah Consulate General buat open house, semua akan berkumpul kat situ. So kita akan jumpa orang yang sama. So meriahnya tu lebih rasa meriah berbanding Malaysia sebab kita kecil. Tapi dari segi suasana, Malaysia menang lah. Pesanan kepada pelajar-pelajar yang akan melanjutkan pelajaran di luar negara? Pesanan kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di luar negara, teruskan mengejar impian dan cita-cita anda. Percaya pada diri sendiri dan jangan sesekali takut dengan dugaan-dugaan yang selama ni kita dengar daripada orang. Kita tak dengar dan kita tak rasa sendiri. So bila dah ada dekat luar negara, sebenarnya apa yang orang lain cakap tu sebenarnya ropa je lebih, tak betul pun. Dan sebenarnya bila berada di luar negara, barulah kita cuba merasai dan kita cuba mengeksplorasi kekuatan diri sendiri. Dan percayalah, bila ada di luar negara, ramai orang yang akan mendoakan kejayaan dan juga kesejahteraan kita apabila kita berjauhan dengan dia orang. Dan waktu inilah kita akan tahu sejauh mana kekasih kita mencintai kita sepenuh hati ataupun tidak. Okay, thank you Azrul. Bye.